Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya, Syazana Lokman, bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi Tahun Baharu 2023. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti-aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Majlis penyerahan jalur gemilang pasukan hoki lelaki kebangsaan ke Piala Dunia 2023 India telah diadakan di Stadium Hoki Nasional pada 5 Januari. Majlis yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Hana Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, turut dihadiri Timbalan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Tuan Adam Adli, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal dan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Ahmad Safawi Ismail. Skuad bimbingan Arul Sivaraj yang kini menghuni ranking ke-11 dunia akan bersaing bersama 16 lagi pasukan bermula 13 hingga 29 Januari, di mana pasukan negara diundi bersama Belanda, New Zealand dan Chile dalam kumpulan C. Kejohanan edisi ke-15 ini merupakan penampilan kali ke-9 skuad hoki negara di Piala Dunia sejak diperkenalkan pada tahun 1971. Manakala pencapaian terbaik adalah menduduki tempat keempat pada edisi 1975 ketika Malaysia menjadi tuan rumah. Mesyuarat Jawatankuasa Pengelola Anugerah Sukan Negara 2021 telah diadakan pada 6 dan 12 Januari bertempat di Kasa 4 MSN. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah MSN itu bertujuan menyelaras tugasan jawatankuasa dan status terkini persiapan majlis yang dijadualkan berlangsung pada 31 Januari 2023. Delegasi Universiti Utara Malaysia telah mengadakan kunjungan hormat ke Majlis Sukan Negara pada 6 Januari. Delegasi yang diketuai Timbalan Naib Chancellor Alumni dan Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad disambut oleh Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Safawi Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Encik Suhardi alias Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan Encik Muhammad Safrul Sahayusof serta Ketua Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet Puan Salin Zulkifli. Dalam sesi tersebut, delegasi UUM telah diberikan penerangan ringkas mengenai fungsi Majlis Sukan Negara dan seterusnya dibawa melawat ke fasiliti utama seperti pusat latihan, bangunan penginapan dan kafeteria atlet. Satu sesi perjumpaan dan suai kenal bahagian atlet bersama jurulatih, program podium dan pelapis kebangsaan serta Persatuan Sukan Kebangsaan telah diadakan pada Isnin di Dewan Banquet MSN. Sesi yang dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Atlet Encik Jeffrey Ngadirin ini diadakan bagi tujuan memperkenalkan barisan pegawai dan pengurus-pengurus sukan baharu yang bakal berkolaborasi bersama jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan bagi memastikan hala tuju program 2023 dan 2024 yang telah dirancang pada tahun lalu dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Tahun 2023 menyajikan tanggungjawab yang besar buat Ketua Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet Salin Zulkifli. Peranan dan perancangan demi membantu para atlet membina karier selepas bersara serta kemudahan melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi diteruskan dengan beberapa pendekatan baharu. Permulaan tahun ini digenggam erat dengan semangat baharu. Bagi Shalin, beberapa aktiviti telah dirancang rapi khusus buat mereka yang bergelar atlet. Sekretariat MIS kami tahun ini kami merancang untuk masih mengekalkan dua event terbesar kami iaitu Karnival Pendidikan dan Karnival Kerjaya. Karnival Pendidikan akan berlangsung pada bulan Mac sebelum borang UPU ditutup dan Karnival Kerjaya sejurus selepas tu dalam bulan April atau bulan Mei. So bagi Karnival Pendidikan, kami akan menjemput universiti-universiti tempatan seperti sebelum ni untuk berkongsi program-program yang ditawarkan kepada atlet. Cawangan pendidikan tahun ni kami akan memperbaharui MOU dengan UiTM dan juga beberapa universiti baru. Dan bagi cawangan kerjaya pula, kami akan buka peluang franchise dalam perbincangan kemungkinan dengan 7-Eleven
bagi atlet-atlet yang berminat untuk membuka kedai Sebenarnya Macam 7-Eleven dan mungkin beberapa perniagaan lain juga. Menurut beliau lagi, program MACE tidak diatur untuk atlet kebangsaan sahaja, malah fungsinya merangkumi atlet di negeri-negeri. MACE juga bakal mengadakan program jelajah dan kolaborasi bersama Majlis Sukan dan Persatuan Negeri. Kami akan turun padang dan mempromosikan MACE juga bukan sahaja kepada atlet kebangsaan tapi juga kepada atlet negeri yang mungkin terlibat dalam sukma dan sebagainya, sebab kami melalui cara itu juga kami akan menaikkan awareness tentang kebajikan atlet dari segi pendidikan, peluang yang ada. Dari segi pendidikan juga ia berkait rapat dengan program 1S Banyuwangi sebab bukan sahaja atlet kebangsaan tapi juga atlet negeri yang terlibat dalam sukma. Peluang pembelajaran yang fleksibel untuk atlet-atlet yang berada dalam program juga semakin terbuka luas dengan adanya jalinan persefahaman antara beberapa lagi institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Kami baru sahaja selesai perbincangan permulaan dengan UUM dan mungkin ada beberapa universiti lain juga, tempatan juga yang menunjukkan minat seperti UM dan sebagainya. Kami mengalu-alukan semua universiti yang ingin menawarkan beasiswa atau kursus-kursus yang sesuai bagi atlet-atlet kebangsaan. 2023 bakal menyaksikan beberapa acara utama menjadi tumpuan sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Bagi atlet negara, dua tugasan yang menjadi fokus utama adalah Sukan SEA Kemboja pada Mei dan Sukan Asia Hangzhou yang ditangguhkan ke September tahun ini. Tumpuan atlet di bawah program podium dan pelapis kebangsaan Majlis Sukan Negara kini tertumpu kepada dua tamasya utama iaitu Sukan SEA Kemboja dan Sukan Asia Hangzhou. Pengarah bahagian atlet MSN Encik Jeffrey Ngadirin menjelaskan bagi persediaan atlet ke arah Sukan SEA Kemboja kini persiapan memasuki fasa kedua bermula Januari hingga Mei. Semua atlet sini yang berada dalam program sekarang memang mereka telah pun melepasi kriteria tersebut. Tapi mereka kena membuktikan pada season kali ini sama ada mereka boleh mengulangi pencapaian yang mereka dapat sebelumnya atau tidak. Dalam pada itu, beliau berharap sukan-sukan yang diletakkan selaku pilihan untuk menghadiahkan pingat emas dapat direalisasikan memandangkan beberapa sukan utama tidak dapat dipertandingkan pada edisi kali ini. Sebenarnya kita sudah pun kehilangan 29 pingat emas berbanding pencapaian kita di Vietnam, melainkan sukan-sukan tersebut atau acara tersebut tidak dipertandingkan pada tamasya kali ini. Memang kali ini tuan rumah di Cambodia menganjurkan sukan-sukan atau acara-acara yang memberi kelebihan kepada negara mereka atau negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Banyak acara-acara tempur yang tak pernah kita dengar di pertandingan kali ini. Jadi memang agak sukar untuk kita mengulangi pencapaian kita sebelum-sebelum ini, walaupun bagaimanapun ada sukan-sukan lain yang akan membantu kita untuk memenangi pingat emas di tamasya kali ini. Dalam perancangan kita harap sukan-sukan kita sasarkan itu dapat mencapai prestasi yang memperasakan. Kemboja mencipta sejarah tersendiri bakal mempertandingkan 40 jenis sukan termasuk seni mempertahankan diri kebangsaan tuan rumah iaitu Bokator pada Sukan SEA ke-32 tahun ini. Berikut senarai 40 sukan yang akan dipertandingkan di Sukan SEA 2023 di Kemboja. Assalamualaikum. 55 Aziz Kota minggu ini bersama saya Hasizwan bin Amir Hassan daripada Sukan Menembak. Saya pun fikir mungkin dah tiba masa untuk saya bersara. Laporan tadi mengakhiri Buletin MSN edisi kali ini. Mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara.
Sehingga kita bertemu lagi pada edisi yang akan datang.